Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini, previously cikgu ada upload practice mati 2, tapi ada technical problem yang menyebabkan video tu tak ada suara. So tak apa, cikgu terangkan apa yang cikgu telah tulis. Soalan pertama, gizi orang Eskimo lazimnya mengandungi daging yang kaya dengan lemak, iaitu daging ikan paus. So pengambilan daging ikan paus dapat memanaskan badan. Cadangkan satu hipotesis. Biasanya di Kutub Utara, orang Eskimo ni hidup di Kutub Utara lah. Jadi dia memerlukan makanan ataupun kelas makanan yang mempunyai nilai kalori yang tinggi untuk menghasilkan haba. Antara benda yang paling mudah untuk mendapatkan sumber haba adalah melalui pemakanan seperti lemak. So lemak ni adalah kelas makanan yang mempunyai paling tinggi nilai kalori. So nak bakar lemak ni akan menghasilkan tenaga yang lebih lah berbanding dengan kelas makanan yang lain. So hipotesis kita adalah daging ikan paus dapat memanaskan badan. Berdasarkan situasi yang diberi, rancang dan huraikan satu eksperimen untuk membandingkan nilai kalori lemak, nilai kalori kelas makanan yang lain seperti karbohidrat dan protein. So huraikan eksperimen. Tujuan mengkaji hubungan antara nilai kalori lemak, karbohidrat dan protein. So pemboleh ubah kita akan ada 3 lah. So untuk kita tahu kalori setiap makanan, kita akan ukur dia dengan menggunakan kalorimeter. Ataupun kalau dalam makmal, kita akan bakar makanan tersebut dan kita akan salurkan haba pada makanan itu kepada tabung didih. So kita akan tengok susunan radasan bahan sekejap lagi. Sebelum tu cikgu huraikan pemboleh ubah manipulasi dia adalah jenis sampel. Kita ada 3, karbohidrat. Kita ada karbohidrat, protein dan lemak lah. So sampel makanan yang berbeza. Pemboleh ubah bergerak balas adalah kenaikan suhu sebab kita akan bakar makanan-makanan ini dan salurkan semua habanya kepada tabung didih. So pemboleh ubah dimalarkan adalah isi padu, air dan tabung didih. So senarai radasan bahan. Ini adalah contoh sampel untuk senarai radasan bahan. Cikgu cakap tadi, ini adalah sampel makanan. So sampel makanan ini kita ada 3 lah yang akan kita gunakan, iaitu karbohidrat, protein dan lemak. So segala hasil pembakaran sampel makanan ini akan disalurkan kepada air suling. So air suling ni akan diukur suhunya oleh termometer. So suhu di sini, suhu awal termometer sebelum kita panaskan tu, kita ambil dulu suhu awal. Lepas tu bila kita dah bakar sampel makanan dan disalurkan habanya kepada air suling, maka kita akan dapat suhu akhir. So perbezaan suhu ini adalah perubahan suhu, dan perubahan suhu ini kita akan ukur dan kita masukkan ke dalam kita akan gunakan sebagai hasil eksperimen kita lah. So ini adalah radasan bahan dia. So prosedur dia, radas seperti di atas disediakan. Yang kedua, rekodkan jenis sampel makanan dan jisimnya. Jisim air dalam kalorimeter dan suhu awal T1 pada termometer. Itu semua benda kita ambil lah. So jisim awal, lepas tu suhu awal air dan api dinyalakan, dan suhu T2 iaitu suhu akhir bila pemanasan makanan itu telah habis. Kita rekodkan suhu itu dengan menggunakan termometer dan kita senaraikan dia sebagai T2. Penjadualan data adalah seperti berikut. Ada 2 kolom saja, tak payah lebih penjadualan data. So penjadualan data ni kita akan ada 3 bahan lah, iaitu protein, lemak dan karbohidrat, dan kita ada perubahan suhu T2 dalam degree Celsius.
Okey, so dah habis yang itu. Kita pergi kepada soalan kedua. Darjah 1 menunjukkan purata keperluan tenaga harian bagi perempuan berumur 5 hingga 40 tahun. Kalau tengok pada rekod itu, keperluan purata bagi perempuan yang berumur 40 tahun adalah lebih tinggi berbanding dengan 5 tahun. Tapi nilai yang terbesar dekat situ adalah pada 25 tahun, iaitu 13,500. Okey, so kita membayangkan faktor pekerjaan juga bagi efek kepada purata keperluan tenaga. So let's say dalam 25 tu kehidupan yang lebih aktif. Jadi keperluan tenaga adalah lebih banyak. Okey, soalan A, berdasarkan data lukiskan graf purata. Okey, ini adalah graf cikgu. Cikgu tak guna kertas graf. So untuk kamu gunakan kertas graf dan plotkan nilai untuk keperluan tenaga versus umur. Okey, versus umur di sini, plotkan dengan menggunakan skala, kamu akan dapat pattern yang lebih cantik lah. Macam cikgu ni, cikgu sketch sahaja. Okey, so pada umur 5 hingga 25 tahun ni naik keperluan tenaga kita, lepas tu tiba-tiba menurun. Okey, so itu menunjukkan keperluan tenaga kita dah berkurang. Okey, as we get older, okay, kita kurang menggunakan tenaga, lebih rehat. So B, berdasarkan graf dalam darjah 2A, nyatakan purata keperluan tenaga harian bagi individu umur 12 tahun. So let's say 12 tahun dekat sini. Let's say 12 tahun kat sini. So kamu plot pada graf and you will see penggunaan tenaga. Cikgu dapat 8,500 roughly 8,500 kilojoule. Okay. Apakah hubungan antara purata keperluan tenaga harian dengan umur? So purata keperluan tenaga harian akan menurun pada umur 30 hingga 40 tahun. Okay, next soalan. Kini Malaysia mengeksport durian tempatan ke luar negara seperti China dan Singapura. So durian dieksport diproses secara pembukusan vacuum. Okay, so pembukusan vacuum ni bertujuan untuk mengelakkan makanan daripada rosak. Okay, bila tak ada udara. Maksudnya vacuum ni kita keluarkan udara, kamu akan tengok packaging dia rapat je dengan makanan. Okay, kenapa jadi macam tu? Sebab kita dah keluarkan udara daripada makanan tersebut. Okay, akan menyebabkan dua perkara. Yang pertama, makanan tidak rosak. Yang kedua, bau tidak keluar daripada plastik tu. Okay, so soalan A, menggunakan bahan seperti darjah 1, kamu ada pam basikal, kamu ada mesin pengedap beg plastik, sealer lah. Kita guna mesin pengedap beg plastik ni untuk kita seal, okay, supaya tak ada pengaliran udara masuk dan keluar. Yang ketiga, kita ada beg plastik. Okey, terangkan kaedah bagi pembungkusan vacuum. Okey, mula-mula kita masukkan buah-buahan ke dalam plastik. Lepas tu kita sambung pam basikal. Ini pam basikal. Kita hanya ada pam basikal. Okey, kepada bukaan beg plastik dan gunakan pam vacuum untuk mengeluarkan udara. Okey, maksudnya pam basikal ni kita berfungsi untuk mengeluarkan udara. Okey, dan juga kita akan menggunakan pam vacuum untuk pastikan semua udara dalam beg plastik itu dikeluarkan. Okey, so langkah ketiga ialah kedap bukaan beg plastik dengan menggunakan mesin pengedap beg plastik. Seal lah. Kita seal supaya dia lebih secure. Okey. Okey, soalan seterusnya, soalan B. Terangkan bagaimana pam basikal dapat berfungsi sebagai pam vacuum. Okey, so pam basikal ni kita ada dua fungsi. Kita tolak pam basikal tu, handle pam basikal tu kita tolak, dia akan mengeluarkan angin. Itu biasa yang kita gunakan. Ada satu lagi kaedah di mana kita boleh sedut dengan cara kita tarik handle pam basikal tu ke atas. Okey, so omboh pada pam basikal ditarik ke atas untuk menyedut udara keluar dari plastik. Okey. Soalan C, bagaimana keberkesanan pembungkusan vacuum ini dinilai? Okey, macam mana kita tahu pembungkusan vacuum ini jadi? Kita buat tu jadi. Okey, yang pertama ialah makanan tidak rosak sebab tak ada udara yang berada dalam plastik tersebut. Yang kedua, tiada bau. Ini penting sebab durian kita ekspor ke negara lain, kita tak nak
bau durian itu keluar. Jadi bila kita buat pembungkusan vacuum dan tiada bau yang keluar, maksudnya kita dah berjaya buat pembungkusan vacuum dengan baik. Okey, itu sahaja. Terima kasih.